Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni saya akan kongsikan macam mana cadangan lah untuk kita run pengundian sewaktu pemilihan jawatankuasa. Okay, so kita dah set dah poll. Okay, so bila dah set, dia dah ada dekat sini lah. Let's say hari ni kita nak buat pengundian dan sebelum ni kita dah set dan kita nak minta cadangan pelajar nama-nama ni kan. So kita boleh edit lah, tekan edit kat sini. Edit, dia akan keluar dekat Zoom website. So, bila dah masuk dekat Zoom website ni, okay, dah nampak poll ni kan. Kita tekan edit. So, boleh masukkan nama pelajar. So, sambil kita edit ni, kita boleh tanyalah pelajar. Okay, boleh bagi nama 3 calon pengerusi. Okay, siapa nak cadangkan? Boleh buka mikrofon dan cadangkan satu nama. Aminah. Okay, kita ada Aminah. Lepas tu, kena cadangkan pelajar tahun 6 ya. Pelajar tahun 6. Banin lah, tapi tak apalah Aminah. Okay, contoh lagi Ashraf dan Syed. Okay, lepas tu kita set pula nama untuk calon naib pengerusi. Sarah, Nuha, dan tadi ada cadangkan Abu kan. Okay, so let's say kita dah isi dah semua nama-nama calon sampai ke akhir ni. Okay, so ini cara yang pertama, dia set semua jawatan. Okay, semua jawatan dalam satu borang lah kiranya kan. Okay, let's say kita dah set macam ni, tiba-tiba kita decide tak nak buat undian untuk pemeriksa kira-kira. So, kita boleh klik kat sini. Ni, ada 3 dot ni. Okay, delete question. Okay, macam AJK ni pun kita rasa, oh tak payahlah kita tak nak undi untuk AJK sebab kita boleh tentukan berdasarkan mungkin calon-calon yang tak terpilih. So, kita delete je dekat sini. So, kita boleh check semula lah sebelum kita launch pada pelajar. Okay, delete question. Delete question. Okay. Okay, so boleh masa ni kita boleh edit lagi lah. Okay, bila dah settle, save. Okay, so bila kita dah settle ni dan kita dah confirm untuk run menggunakan poll tu, rasa dah okay. So, buka semula dekat Zoom meeting ni. Okay, tengok dia dah set dah nama-nama. Okay, so kita boleh terus launch polling lah. Okay, tapi let's say kita nak keluarkan pelajar. Contohlah kita ada pelajar yang kita nak keluarkan, kita boleh masukkan dalam waiting room. Okay, tapi kalau untuk yang ni, okey je kita bagi kebebasan untuk calon pun mengundi sama-sama. Okay, sekarang saya akan launch polling. Okay, sekarang pelajar dah nampak dah apa ni? Untuk undian. Okay, so pelajar boleh undi untuk calon pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari, penolong bendahari. Okay, tolong undi semua Okay, so bila pelajar undi, kita boleh nampak. Tapi pelajar dia tak nampak berapa orang yang dah undi dan apa keputusannya. Okay, boleh undi. So, kita nampak berapa orang dah undi ni. Baru 2 orang. Okay, teruskan undi. Saya bagi masa. Kat atas ni ada masa kan. Okay, saya bagi masa 1 minit. 2 minit untuk settlekan. Boleh klik undi. Siapa yang belum undi, tolong klik undi. Okay. Dekat atas ni ada tulis attendees are now viewing questions. 2 of 5 voted. So, ada lagi 3 orang yang tak vote. Okay. So, kita boleh minta lah pelajar untuk undi-undi. So, dia punya cons ialah kita tak tahu siapa yang belum mengundi lagi. Okay, so kita bagi masa lah. Maknanya kalau within 2 minutes, kata okay, kita bagi masa 2 minit je. So, dia tak undi pun maknanya kita dah tak ada ni lah. Okay, so sekarang bila dah settle, 4 orang dah undi. Okay, so kita so kita ada pelajar saya nak pergi tandas. Okay, boleh. Pergi tandas. Okay, so sekarang kita boleh
end polling. So sebab masa dah nak tamat, lagi 4 saat, 2, 1. Okay, dah 2 minit kan. So kita pun kata okay, dah end polling sebab masa dah tamat. Okay, bila dah end polling, kita pelajar dah tak boleh undi dah lah. So kita dah dapat dah pemenang-pemenang dia. Okay, so sebab ini pelajar kita dalam ni sikit, jadi ada yang seri. So seri ni, kalau seri ni selalunya tak akan berlaku lah kalau kita ramai-ramai. Cuma kalau terjadi macam ni, ada yang seri, mungkin kena fikirkanlah cara macam mana untuk kita decide siapa yang akan kita pilih. Okay, jadi kita boleh bacakan. So saya cadangkan untuk tak reveal result. Kalau reveal result, kita tekan macam ni, share results. So pelajar akan nampak result tu. Pelajar akan nampak lah. So dia tahu tak ada orang yang undi dia. So mungkin dia sedih kan. So tak perlulah tekan share results. Okay, ni stop share results. So kita bacakan je. Okay, keputusan dah ada di tangan saya. Untuk pengerusi, tahniah kepada Ashraf. Okay, naik pengerusi. Sarah, setiausaha. Kita bacakan lah semua. Bacakan. Okay, so habis. Okay, so terus settle lah. Okay, so ini cara yang pertama. Okay, ada juga cara yang kedua ialah kalau kita nak buat polling one by one. Maknanya mula-mula kita nak buat pengerusi. Kita nak undi untuk pengerusi. Dan calon-calon pengerusi tu kita nak minta dia keluar. Contohnya kan. Okay, kita nak minta dia keluar dari Zoom ni. Okay, macam mana cara kita nak keluarkan? Okay, sekejap. Kita edit sikit nama. Kita keluarkan nama Hamidah. Dan saya tak ada. Okay, so kita nak 3 orang je calon dia. Okay, so calon-calon yang kita ada ialah Sarah, Ashraf dan Nuha. Okay, so 3 calon ni kita akan keluarkan dia dari Zoom ni untuk tunggu sekejap di satu bilik yang lain. Okay, so kita panggil dia breakout room. So satu breakout room ni kita assign manually. Kita masukkan calon-calon tadilah. Kita masukkan Sarah, Ashraf dan juga Nuha. Okay, so 3 pelajar ni kita suruh dia pergi ke sana, masuk ke room tu. Okay, so yang tinggal adalah Aminah dan Said. Okay, so yang tinggal ni yang akan mengundi. Okay, so kita launch polling. So Ashraf dengan Nuha boleh masuk dekat room tu. Okay, so pelajar kena tahulah nak accept macam mana untuk masuk ke room tu. Okay, so Ashraf dah masuk dengan Nuha satu lagi. Okay, yang ni breakout room boleh digunakan kalau pelajar memang dah biasa guna breakout room. Satu cara lain ialah kita letak je dia dalam waiting room. Dalam waiting room diorang boleh tunggu juga dekat situ. Okay, so sekarang ni let's say lah Ashraf dengan Sarah dan Nuha dah pergi. So sekarang kita launch polling. Bila launch polling, hanya yang ada dalam room ni je. Yang dah keluar tadi dia tak boleh nampak. Okay, boleh start undi. Okay, so kita bagi masa jugalah. Okay, sebab kita tak tahu siapa yang tak mengundi. So cara untuk kita decide bila kita kena stop ialah dengan masa lah. Kita cakap kita bagi 1 minit. So siapa yang tak mengundi dalam masa 1 minit, kita akan end je polling. Okay, so ni dah settle. Contoh 2 of 3 kan. Okay, so Nuha dah pergi ke sana. So yang dalam room 1 tu dia tak nampak lah polling ni. Okay, 2 of 2. Okay, so dah settle. Okay, so kita nampak pemenang dia. Siapa yang diundi tu, pengerusinya Nuha. Okay, so kita boleh cakap
dan kita sebab pelajar dia tak ada dalam ni, so kalau kita nak share result, bolehlah nak tunjukkan. Okay, so bila kita dah settle, kita minta semula pelajar untuk masuk semula ke okay. Okay, so dia set bila kita minta pelajar untuk masuk semula, within 52 seconds, room tu akan tutup. Okay, so ni breakout rooms. Breakout rooms ni berguna kalau juga kalau kita nak buat pelajar tu dia ada discussion dalam bilik-bilik tu kan, dalam room-room yang kita set tu. Okay, so cara lain ialah kita akan cakap lah, okay, calon-calon tadi, Sarah, Ashraf dan Noha, saya akan letak sekejap dalam waiting room. Nanti bila dah selesai, kita akan panggil semula. Okay, so kita letaklah pelajar ni dalam waiting room. Ashraf kita letak dalam put in waiting room. Kita letak juga Sarah dalam waiting room, put in waiting room. Okay, so pelajar yang tu dah tak ada. Okay, so bila kita buat ni, hanya pelajar yang dalam ni je lah yang kita set. Tapi dia agak complicated. Saya akan bagi kebebasan lah untuk guru-guru bincang cara yang macam mana yang akan digunakan untuk polling ni. Okay, so yang ni cara seterusnya. Okay, kita tengok lagi poll yang ada. Okay, contoh naik pengerusi. So bila kita nak run naik pengerusi, kita launch polling. Okay, so jangan lupa masukkan semula pelajar yang kita dah letak dekat waiting room tu tadi. Nanti dia ingatkan kita dah habis. Okay, so admit semula pelajar-pelajar yang kita dah letak dalam waiting room tadi. So sekarang pelajar dah ada semula. So kita ada waiting room, kita ada breakout room dan kita ada polls. So berdasarkan 3 fungsi yang ada ni, bolehlah cikgu-cikgu plan macam mana cara yang terbaik untuk setiap kelab run pengundian untuk dapatkan jawatan kuasa kelab sukan permainan. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya akan tutup recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best.